Selamat sejahtera saya ucapkan. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan ILMK 3013, pembentangan kumpulan. Ahli kumpulan saya terdiri daripada saya, Brenda Siminsin, dan Eng Pei Chi. Tokoh yang telah kami memilih adalah Datuk Seri Aminuddin bin Baki. Beliau merupakan bapa pendidikan pertama di Malaysia dari Chermore. Tarikh lahirnya ialah 6 Januari pada tahun 1926 dan tempat lahirnya adalah di Chermore, Perak. Seterusnya saya akan menerangkan tentang latar belakang pendidikannya. Pada tahun 1932, beliau sekolah di Sekolah Melayu Chermore. Seterusnya pada tahun 1936, beliau bersekolah di Sekolah Anderson, iaitu sekolah English terbaik di Ipoh. Seterusnya pada tahun 1941, beliau telah tamat sekolah menengahnya. Dan pada tahun 1945, beliau telah menyertai Persatuan Pelajar-Pelajar Melayu, dan pada tahun 1946, beliau telah berjawatan sebagai Setiausaha Pelajar-Pelajar Melayu Insaf di Perak. Seterusnya pada tahun 1947, beliau bersekolah di College Raffles. Seterusnya pada tahun 1950, beliau bersekolah di Yang Pertua Gabungan Pelajar-Pelajar Melayu. Beliau berjawatan sebagai Yang Pertua Gabungan Pelajar-Pelajar Melayu Semenanjung. Maka pada tahun 1952, beliau telah berkhidmat di Sekolah Henderson. Antara jawatan yang telah dipegang oleh beliau adalah pada tahun April 1966, beliau telah menjadi Setiausaha Persatuan Pelajar Melayu Insaf. Pada tahun 1950, beliau telah menjadi jawatan kuasa menyiasat Mogak SITC, dan beliau juga telah menjadi seorang guru di Sekolah Inggeris Sultan Yusuf di Batu Gajah. Seterusnya, pada tahun 1951, beliau telah mendapat jawatan kuasa Branas untuk melancarkan dan mencadang laporan pelajaran Branas. Pada tahun 1952, beliau telah berkhidmat di Sekolah Anderson. Dan pada tahun 1956, beliau telah mendapat jawatan kuasa razak dan bertanggungjawab menyusunkan dasar pelajaran kebangsaan. Seterusnya, pada tahun 1960, beliau telah mendapat jawatan kuasa penasihat menyiapkan laporan Abdul Rahman Talib dan mendapatkan jawatan kuasa kerajaan menyiasat kelemahan murid-murid Melayu di sekolah. Akhirnya, pada tahun 1962, beliau telah menjadi Ketua Penasihat Pelajar atau Pengaruh Pendidikan. Seterusnya, saya akan menjelaskan tentang kerjayaannya sepanjang hidupnya. Pada tahun 1952, beliau telah menjadi guru di Sekolah Inggeris Sultan Yusuf di Batu Gajah untuk sebentar waktu dan kemudian berkhidmat di Sekolah Anderson sehingga Julai. Seterusnya, beliau telah melanjutkan pelajarannya dalam bidang pendidikan di Institut Pendidikan Universiti London dengan beasiswa ratu. Beliau juga telah memperoleh ijazah sarjana kaedah dalam bidang pendidikan pada bulan Julai pada tahun 1953. Seterusnya, beliau juga telah memperkenalkan sejarah Islam kepada pelajar-pelajar tetapi tidak termasuk dalam sukatan pelajaran di Maktab Perguruan Sultan Idris.
Beliau juga telah dipilih sebagai ahli jawatan kuasa penasihat untuk menyiapkan laporan Abdul Rahman Talib. Beliau juga telah terlibat dalam menyediakan laporan pendidikan Razak dan pada tahun 1960. Seterusnya, beliau juga telah menjadi Ketua Pegawai Pendidikan pada tahun 1962. Beliau telah mewujudkan peperiksaan sijil rendah pelajaran iaitu SPR dan sijil pelajaran Malaysia SPM dan juga sijil tinggi pelajaran Malaysia iaitu STPM. Sumbangan dan pandangan mengenai pendidikan oleh Aminuddin Baki. Sepanjang hayat, Aminuddin Baki telah memberi sumbangan dan idea dalam bidang pendidikan. Maka beliau merupakan wakil tunggu yang dipilih untuk menganggotai kesemua jawatan kuasa yang terlibat dalam mengubah, memindah dan menghapuskan undang-undang berkait sistem pendidikan. Antara sumbangan pertama ialah The National School of Malaya 1953. Beliau telah mencadang diwujudkan sekolah kebangsaan yang menggabungkan semua kaum di Malaysia bawah satu bumbung yang sama. Oleh itu, Aminuddin tidak bersetuju dengan sekolah vernacular yang terhasil daripada dasar pecah dan perintah pada zaman British. Oleh itu, dia telah menerangkan untuk menutupkan sekolah vernacular. Dan beliau juga sangat optimis dengan penubuhan sekolah kebangsaan yang akan memberikan lebih banyak peluang kepada murid-murid yang mempunyai berbagai kaum dan keturunan yang mengenalikan dan mengetahui dan memahami persamaan dan perbezaan di antara satu sama lain sejak dari awal melalui kegiatan yang dilakukan bersama. Seterusnya, beliau juga berpendapat sekolah kebangsaan dapat menyatu padukan murid-murid untuk menjadi warga negara tanah Melayu yang boleh hidup harmoni sebagai sebuah negara yang mempunyai masyarakat yang majmuk dan aman damai. Pembentukan kurikulum yang memenuhi keperluan semua masyarakat akan dapat membantu murid-murid belajar, bekerja sama dan bermain bersama-sama. Selain itu, sumbangan kedua ialah Penyata Razak dan Rahman Talib. Beliau telah mencadang satu momentum on the successor national education kepada Jawatan Kuasa Pelajaran 1956, di manakah ketua pada masa itu adalah Menteri Pelajaran dan pengurusi jawatan kuasa. Penyataan ini telah menubuhkan sekolah rendah bahasa penghantar Melayu dan sekolah rendah English, Tamil dan Cina. Dia juga menubuhkan sekolah menengah kebangsaan dan memastikan setakat pelajar yang sama di semua peringkat. Seterusnya, dia juga menundur sukatan yang sama di semua sekolah dan menyusun semula sistem perguruan persekutuan tanah Melayu dengan menyamai taraf kehidupan. Akhirnya, setiap penuntut mempunyai peluang yang sama untuk memaju dan memasuki sekolah tanpa mengkirakan kaum, bangsa dan agama. Dan beliau juga merupakan ahli jawatan kuasa yang penting dalam pelajaran, iaitu jawatan kuasa Penyata Rahman Talib 1960. Dan beliau merupakan ahli di bawah jawatan kuasa perundingan kerja guru yang merupakan salah satu daripada 5 jawatan kuasa yang dibentuk.
Dan tujuan jawatan kuasa ini dibentuk adalah untuk mengkaji semula pelaksanaan cadang untuk terkandung dalam laporan lajak 1956. Hasil dari semakan jawatan kuasa Rahman Talib 1960 adalah jawatan kuasa telah melaporkan bahawa sebahagian show dan cadangan laporan lazat telah dilaksanakan dengan baik dan tidak mempunyai sebarang masalah. Sumbangan ketiga ialah buku-buku sekolah rendah dan menengah. Pada zaman tersebut, buku-buku sekolah rendah dan menengah mempunyai masalah dalam sistem persekolahan yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa penghantar. Masalah yang dihadapi adalah penggunaan buku pelajaran yang kurang sesuai dan tidak cukupi. Tambahan pula, buku-buku tersebut terlalu kurang bahan-bahan bacaan kepada murid dan guru-guru. Jika murid dan guru tiada bahan bacaan atau rujukan dengan menggunakan bahasa Melayu akan menghadapi masalah seperti keliruan faham terhadap murid-murid atau tidak akan menghadapi kesalahfaham ilmu yang akan disampaikan oleh guru. Oleh itu, beliau berpendapat terdapat dua masalah yang wujud pada buku-buku sekolah, iaitu dari segi isi, sama ada isi kandungan yang terlalu tinggi kepada kecerdasan dan kebolehan murid. Kandungan isi buku yang digunakan telah basi dan tidak sesuai dengan zaman tersebut. Maka kandungan buku yang sudah tidak betul dan sesuai serta perlu diperbaikikan oleh sistem tersebut. Oleh itu, beliau menegaskan buku-buku yang mengandungi isi-isi sebegini akan menimbulkan masalah dalam menerapkan aspek-aspek seperti sosial, sikap, dan kebudayaan kepada murid-murid. Dan bahasa dan teknik juga berkait dengan masalah ketiadaan buku dalam beberapa pelajaran dan kekurangan buku tambahan dan semakan serta kekurangan buku kepada semua murid. Oleh itu, murid terpaksa berkongsi buku pelajaran dan tiada buku rujukan apabila mereka di rumah. Hal ini telah menimbulkan rasa jemu dan bosan dalam pembelajaran. Tambahan pula, perkongsian buku pelajaran juga akan menghadapi masalah perselisihan antara kaum. Sebagai contohnya, kekurangan buku pelajaran dalam sekelas akan menghadapi kemungkinan murid-murid yang berkaum Melayu tidak suka berkongsi buku dengan kaum Cina dan akan menghadapi masalah perselisihan atau kesalahfaham antara kaum. Aminuddin telah menegaskan bahawa walaupun masalah ini dilihat sebagai masalah yang kecil, tetapi ia akan mempunyai impak yang besar terhadap proses pembelajaran anak-anak dan masalah ini harus diselesaikan dengan segera kerana kesan adalah sangat besar. Seterusnya, saya akan meneruskan tentang sumbangan-sumbangan Amiduddin, iaitu beliau telah memperkenalkan gerakan obor. Gerakan obor ini telah diperkenalkan selepas 3 tahun selepas beliau menjadi Ketua Penasihat Pelajaran Kerajaan Malaysia. Gerakan ini merupakan suatu siri ceramah beliau yang pertama sehingga ketiga, di mana Amiduddin menyuntik semangat kepada anak bangsa supaya terus gigih berjuang dalam memajukan pelajaran dan terus mengejar ilmu. Selain itu,
Amiduddin juga telah menegaskan bahwa kerajaan akan membantu mereka dari segi pemberian beasiswa kepada para pelajar dan menyediakan asrama kepada para guru dan pelajar serta memberi bantuan peralatan untuk belajar. Amiduddin telah memberi pendapat bahwa antara punca kemunduran bangsa Melayu adalah disebabkan berlakunya pertentangan di antara nilai tamadun dan kemajuan harta benda yang telah lama wujud dan diwarisi dalam nilai-nilai kehidupan masyarakat Melayu. Sikap-sikap dan pandangan hidup orang Melayu telah dipengaruhi oleh pemikiran rasa cukup hidup, maka ianya telah mendorongkan kepada kemiskinan orang Melayu. Sebagai contoh, semasa pemberian beasiswa dijalankan, bangsa orang Melayu merupakan bangsa yang paling ramai menerima beasiswa berbanding dengan bangsa orang Cina dan India. Namun, pencapaian anak-anak Melayu masih lagi belum memuaskan. Hal ini telah memberi persepsi negatif kepada bangsa Melayu. Walaupun mereka telah mendapat berbagai kemunduran, mereka bukanlah disebabkan oleh masalah kemiskinan ataupun mereka daripada bangsa yang kurang cerdas akalnya. Tetapi kemunduran anak Melayu disebabkan lemah jiwa, sikap dan pandangan hidup yang masih belum berjaya, lemah serta gagal menghadapi dunia yang semakin maju dengan teknologi dan sains. Untuk sumbangan yang seterusnya, yaitu penumbuhan lembaga peperiksaan Malaysia. Amiduddin telah mewujudkan peperiksaan awam kepada semua tahap pelajar di Malaysia, termasuklah sekolah rendah dan sekolah menengah. Antara contoh-contoh peperiksaan untuk peperiksaan awam untuk contoh peperiksaan seperti peperiksaan UPSR, iaitu sijil rendah pelajaran, SPM iaitu sijil pelajaran Malaysia, dan STPM iaitu sijil tinggi pelajaran Malaysia. Antara tujuan dia untuk menubuh lembaga peperiksaan Malaysia pada tahun 1963 adalah bertujuan untuk memberikan nasihat, memantau, membuat analisis tentang penilaian berasaskan sekolah, mengendalikan semua peperiksaan dan mengikut peraturan garis panduan dan juga arahan tentang peperiksaan. Antara sifat-sifat Dato' Seri Aminuddin bin Baki adalah sifat keterbukaan, sifat kedua ialah ketegasan menerap nilai Islam, dan sifat terakhir ialah sifat kepimpinan yang boleh menjadi role model. Sifat keterbukaan. Beliau telah memberi cadangan untuk memberi peluang kepada semua warga negara tanah Melayu memasuki sekolah kebangsaan dan bercadang menutupkan sekolah vernakular agar dapat menumbuhkan semangat perpaduan antara satu sama lain. Dan beliau telah mencadangkan bahasa Melayu menjadi bahasa penghantar di sekolah. Hal ini kerana dia percaya kaedah memupuk semangat perpaduan antara satu sama lain mesti memberi peluang kepada semua murid yang mempunyai latar belakang yang berbeza dan dapat berkongsikan ilmu atau menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran dalam satu lumbung yang sama. Setelah cadangan ini dianjurkan, telah mendapat dan telah ditenang oleh kaum lain seperti kaum Cina dan kaum India kerana mereka menakutkan bahasa ibunda akan menghilang. Oleh itu, dia telah mencadangkan menubuh sekolah jenis kebangsaan bahasa Cina, Tamil,
dan English menjadikan penghanda dalam laporan pelajaran Razak. Dan seterusnya, dalam laporan pelajaran Rahman Talib 1960, dia juga mencadangkan bahasa Melayu sebagai bahasa penghanda di semua sekolah, dan penggunaan bahasa Cina dan Tamil mesti dibenarkan. Melalui situasi yang ataupun perbuatan yang dibuat oleh beliau telah menunjukkan dia merupakan seorang tokoh yang mempunyai sifat keterbukaan untuk menerima pandangan dan pendapat orang lain dan memperbagikan. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang sifat yang kedua, yaitu ketegasannya untuk menerapkan nilai-nilai Islam. Tokoh yang dipilih yaitu Amiduddin Baqi. Beliau merupakan seseorang yang kuat berpegang kepada falsafah, yaitu agama dijunjung, tamadun dipimpin. Dalam falsafah ini telah menunjukkan untuk memajukan orang Melayu dalam pendidikan. Beliau telah membinakan semangat dan kekuatan berdasarkan kepada asas agama Islam. Mengikut pengetahuannya tentang agama Islam adalah begitu terselah. Malah tulisan Jawinya adalah begitu cantik. Beliau juga mahir dalam menghafal dan menulis surah dan hadis dalam bahasa Arab. Bagi beliau, agama yang dapat membimbing manusia ke jalan yang sejahtera di dunia sambil memenuhi keperluan akhirat. Oleh itu, beliau menganggap agama ini adalah benda yang sangat penting untuk seseorang meneruskan kehidupan dan ke jalan yang kehidupan yang sejahteraan. Sebagai seorang pendidik, beliau telah menggunakan segala kepakarannya di dalam bidang-bidang psikologi untuk menyemaikan semangat dan harapan itu dengan cara yang paling berkesan. Maka, dalam saat-saat kegelisahan rohani yang mencabar keimanan anak-anak bangsa, inilah Amiduddin bertindak dengan cepat, cekap dan bijaksana dengan memperkenalkan suatu kursus baru, sejarah Islam secara sukarela. Beliau juga telah dapat mengubah suasana maktab dan mengendurkan ketegangan dan kegelisahan jiwa penuntut sehingga mereka dapat bertukar semula ke haluan yang diredahi oleh Allah. Sepanjang Amiduddin bertugas di Maktab Perguruan Sultan Idris Tanjung Malib, beliau telah dianggap sebagai pancaran dari semangat cekalnya untuk membantu anak bangsa di lapangan pendidikan. Oleh itu, sudah pastilah Amiduddin merupakan seseorang yang memang dapat membawa semangat kepada anak-anak murid dan juga rakyat dengan dalam menerapkan nilai-nilai Islam untuk mendapatkan kehidupan yang sejahtera. Akhir sekali, sifatnya adalah sifat kepimpinan. Memang sudah pasti tidak dapat dinafikan. Amiduddin terkenal dengan semangatnya dan tidak mudah terputus asa walaupun dikatakan sebagai seorang yang sensitif dan mudah terasa. Beliau memang seorang yang memegang agama yang kuat untuk dan membolehkan beliau menjadi seorang yang tidak mudah patah semangat. Ketokohan dan kelebihan terutama di dalam sifat Amiduddin yang mempunyai sifat kepimpinan semula jadi telah menyebabkan beliau dilantik sebagai seorang anggota untuk memimpin ke semua jawatan kuasa yang ditubuhkan oleh kerajaan khususnya untuk mengkaji dan memindah sistem pelajaran semasa sebelum dan selepas negara mencapai kemerdekaan.
Semangat kepimpinan di dalam diri Amiduddin Baki dapat dilihat di dalam penglibatan beliau yang cemerlang dan bertanggungjawab di dalam menggerakkan Persatuan Pelajar. Pada April 1946, beliau telah menubuhkan Persatuan Pelajar-Pelajar Melayu Insaf, iaitu PERMI di Ipoh. Dan kemudian beliau telah menubuhkan Permit Perak pada bulan Ogos pada tahun 1947. Sudah pastilah semangatnya untuk memimpin dan memperjuangkan anak-anak Melayu telah memberikan penuh semangat kepada beliau, dan sekembalinya beliau daripada London untuk mengasaskan dan menjalankan kegiatan di dalam persatuan. Beliau telah menguasai kepelbagaian bahasa seperti bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa Jepun supaya dapat membolehkan beliau untuk memegang jawatan sebagai penterjemahkan mahkamah yang berkesan. Sudah pasti sifat-sifat dari Amiduddin memang dapat dicontohi oleh insan-insan di Malaysia supaya boleh jadi seorang pendidik yang cemerlang dan dapat memperjuangkan di sistem pendidikan di Malaysia dan melahirkan lebih ramai pelajar yang cemerlang dari segi rohani, intelek, jasmani, dan emosi. Sampai sini saja pembentangan kami. Sekian, terima kasih.